Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Nur Intan dan Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengkongsikan satu info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan sebagai pengkongsi bersama, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, ada terlebih dahulu saya ingin mengongsikan satu info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait, iaitu mengenai dengan Majlis Perundingan Kampung Bukit Sawat akan mengadakan program riadah dan perkhemahan Bukit Sawat yang mana ianya akan diadakan pada 29 November sehingga 1 Disember 2024 di Taman Rekreasi Kampung Sungai Mau Mukim Bukit Sawat. Dan kepada mereka yang ingin menyertai program ini, bolehlah mengimbas QR code dari aplikasi Facebook Bukit Sawat Community dan tarikh tutup pendaftaran ialah pada 24 November 2024 dan pendaftaran adalah percuma. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dalam sesebuah organisasi, pelbagai faktor boleh memberikan kesan kepada iklim organisasi itu. Persekitaran kerja yang baik dapat memberikan kesan yang positif kepada kesihatan mental pekerja. Manakala persekitaran kerja negatif seperti diskriminasi, ketidaksamaan, beban kerja berlebihan, kawalan pekerjaan rendah dan ketidakamanan pekerjaan boleh menimbulkan risiko kepada kesihatan mental. Setiap 10 Oktober, seluruh dunia menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia sebagai satu inisiatif untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan kesihatan mental dan menggalakkan perbincangan terbuka tentang kesihatan mental serta mengurangkan stigma dalam kalangan masyarakat. Negara kita juga tidak ketinggalan menyambut sambutan berkenaan dengan menumpukan kepentingan kesihatan mental di tempat kerja, yang mana persekitaran kerja yang selamat dan sihat boleh bertindak sebagai faktor perlindungan untuk kesihatan mental. Dalam usaha memberikan kefahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kepentingan kesihatan mental dalam kehidupan seharian, baru-baru ini bertempat di Pusat Insani Seria Daerah Belait telah mengundang seorang penceramah dari negara jiran Indonesia, Profesor, kunjungan dari Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali, UNISAL, bagi mengkongsikan bagaimana menyerlahkan kepentingan kesihatan mental dalam persekitaran kerja, keluarga dan dalam segi kesihatan. Ya Rasulullah, saya yang akan berburu. Bila mereka musafir sampai ke tengah gurun pasir, saya yang akan berburu mencari makanan kita ya Rasulullah. Ya, kata yang satu lagi, saya yang akan menyembelihnya dan saya yang akan membersihkan, membasuhnya. Baik. Kata sahabat, saya yang akan memasaknya ya Rasulullah. Baik. Kata Nabi, kalau begitu saya yang akan mencari kayu bakar. Cobalah tengok. Sehat mental kita kalau kita merasa bersama-sama. Walaupun dia Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, dia tidak mengatakan, kamu cari, berburu, kamu sembelih, kamu cuci, kamu bakar, kamu masak, saya yang akan menghabiskannya. Kita bekerja sama.
Kita adalah teamwork yang baik. Ini saya ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Menurut Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad Batubara, konsep bekerja adalah ibadah perlu diamalkan oleh setiap individu dalam kehidupan seharian untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab. Ibadah ini dibagi pada dua. Ada ibadah mahdah, pure, tak ada bercampur dengan yang lain. Ada yang dia aktiviti biasa, tetapi kalau disebut nama Allah, dia menjadi ibadah. Jadi kenapa orang sakit secara mental? Sebab dia membagi dua. Kalau saya di Masjidil Haram, saya ibadah. Kalau saya sedang umrah, saya sedang ibadah. Tapi kalau saya di office, saya di rumah, saya tidak ibadah. Itulah salah satu sebab kenapa penyakit itu masuk. Bila kita memahami bahwa semuanya adalah ibadah, kita akan menjadi orang yang amat sangat sehat. Kenapa sehat? Sebab kita selalu merasa diperhatikan Allah, bahwa perbuatan kita ini adalah ibadah. Tapi saya perlu juga luruskan, sebab ada setengah orang, dia mendengar tazkirah yang saya sampaikan ini, dia potong-potong. Sebab banyak sekarang tazkirah itu dipotong 1 minit, 2 minit, diupload di TikTok. Dia tidak full. Dia dengar tazkirah saya. Kita di office pun ibadah. Putus. Lepas itu bila dengar azan, Allahu Akbar, dia tak ke masjid. Bila ditanya kenapa awak tak di masjid? Sebab office pun ibadah. Ini tak betul. Maknanya di office ibadah, kita jujur kepada Allah. Orang kalau dia sedang sembahyang, sedang solat, dia takut bergerak 3 kali, takut memandang ke mana-mana, takut berbuat yang tak baik. Begitu jugalah kita berada di office, berada di rumah, berada di jalan, sebab semuanya adalah ibadah. Melalui forum Majlis Ilmu berkenaan, dapat lagi meningkatkan kefahaman dan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental ke arah mewujudkan individu yang sejahtera dalam keluarga dan masyarakat, serta sekaligus menjadi warga yang sehat untuk produktif kepada negara. Kesihatan mental yang baik adalah sesuatu aset yang berharga untuk individu, keluarga dan masyarakat secara amnya dalam menuju ke arah wawasan Brunei 2035 dan perlu dipupuk dalam semua lapisan masyarakat.